تفصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدواتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, hari ini bagaimana yang kita tahu merupakan hari kebesaran anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ketika menyaksikan kaum Aus dan Khazraj merayakan hari kebesaran mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa Allah telah menganugerahkan kepada umat Islam dua hari kebesaran yang lebih baik, yakni Aidil Adha dan Aidil Fitri. Ini adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dari Anas bin Malik, Nabi datang ke Madinah dan melihat mereka merayakan dua hari kebesaran. Baginda bertanya, apakah dua hari ini? Mereka menjawab, kami biasa merayakan dua hari ini pada zaman jahiliah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menggantikannya dengan dua hari yang lebih baik, yakni Aidil Fitri dan Aidil Adha. Aidil Adha mengambil sempena ubiyah yang bermaksud korban. Ia juga disebut sebagai Yaumun Nahar, hari di mana ibadah korban dilaksanakan. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Al-Bara' bin Azib, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Baginda bersabda, perkara pertama yang perlu dilakukan pada hari ini ialah mendirikan solat. Dan selepas itu, kamu menyembelih haiwan korban dan sesiapa yang melakukan ini berjalan di atas sunnahku. Ibadah korban merupakan sunnah Nabi SAW. Bukan sahaja merupakan sunnah Nabi Muhammad sahaja, malah kita boleh jejak sejarah ibadah korban tu pada zaman Nabi Adam lagi. Pada zaman Nabi Adam, anak-anak Adam AS, yakni Qabil dan Habil, telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah korban sebagai ujian ke atas mereka. Yang mana yang kita tahu, Habil telah berjaya dalam ujian ini sedangkan Qabil gagal dalam ujian tersebut. Syariat yang dilaksanakan pada hari ini adalah dikaitkan dengan peristiwa penyembelihan Nabi Ismail AS oleh bapanya Khalilullah Nabi Ibrahim AS. Banyak pengajaran yang boleh kita pelajari daripada pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pertama, ibadah korban ini bukanlah merupakan satu ibadah yang berbentuk peribadi sifatnya, kerana ia melibatkan dukungan seluruh institusi keluarga Ibrahim AS. Apabila Allah mengilhamkan, mewahyukan kepada Nabi Ibrahim AS dalam mimpi beliau bahawa beliau perlu menyembelih Nabi Ismail AS. Baginda bukan terus melakukan ibadah tersebut, tetapi beliau meminta pendapat isterinya Siti Hajar. Apa yang dijawab oleh Siti Hajar? Jawapan yang sama diberi ketika beliau ditinggalkan dengan Nabi Ismail yang masih kecil di bumi gersang Mekah. Jawapan Siti Hajar, sekiranya ia merupakan satu ketetapan Allah, maka tetapkanlah, laksanakanlah. Berbalik pada peristiwa Siti Hajar tinggalkan di gurun Mekah. Siti Hajar bertanya kepada suaminya Nabi Ibrahim AS, mengapa tinggalkan aku di sini? Beliau melihat di sekeliling gurun yang kontang dan batu-batan keras di sekeliling sampai ada tanda-tanda kehadiran manusia. Nabi Ibrahim AS yang sudah bulat hatinya, yang sudah tekad untuk melaksanakan perintah Allah, hanya mendiamkan diri saja. Selepas itu,
Siti Hajar bertanya lagi, adakah ini satu perintah dari Allah? Nabi Ibrahim tetap mendiamkan diri. Akhirnya Siti Hajar pasrah dan berkata, kalau begitu Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kami. Nabi Ibrahim alaihissalam juga bertanya kepada Nabi Ismail dalam surah As-Saffat ayat 102, di mana jawapan Nabi Ismail adalah, insya-Allah aku akan bersama golongan orang-orang yang sabar. Ini menunjukkan bahawa keluarga ini bersiap sedia untuk berkorban di jalan Allah, walaupun terpaksa mengorbankan anak mereka sendiri, yakni dalam konteks sejarah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sendiri. Nabi Ibrahim bukanlah seorang malaikat, walaupun beliau merupakan seorang nabi yang agung, beliau tetap mempunyai perasaan seorang manusia. Kita boleh analogikan, mungkin bagi kita student kat sini kan, tak boleh nak bayangkan ada seorang anak kan. Kita bayangkan sesuatu yang bahagia. Saya bagi contoh iPhone kan. iPhone. Okey, orang dah kumpul duit 4 tahun kan untuk beli iPhone. Tapi bayangkan, pada satu hari bila kita dah dapat kan, dah 4 tahun kumpul duit, dapat iPhone tu, tiba-tiba mak kita suruh bagi adik kita. Apa perasaan kita kat situ kan? Tapi ini lagi besar ujiannya. Bukan iPhone, tapi anak sendiri kan. Bahkan dalam surah Ibrahim ayat 35 hingga 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan apabila Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku berserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Wahai Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Siapa yang mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan siapa yang mendurhakaiku, maka engkau, ya Allah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman berdekatan rumah engkau, yakni Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, agar mereka melaksanakan solat, maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. So kita boleh nampak bagaimana Nabi Ibrahim mendoakan agar mendapat anak cucu keturunan yang diberkatian. Riwayat mengatakan baginda hanya dikurniakan seorang putera ketika usianya sudah lanjut mencecah 90 tahun. Boleh kita bayangkan tak? Seorang nabi, walaupun seorang nabi, tapi Allah uji dia dengan usia 90 tahun baru dapat putera kan. Dalam surah yang sama, ayat 39 hingga 40, mafhumnya, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar Maha mendengar bagi memperkenankan doa. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan solat. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Melihat kat sini kan, bila dah dapat anak Ismail dan Ishak, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat bersyukur kan, sampai doanya tu terakam dalam Al-Quran. Tapi apabila Ismail sudah berusia lebih kurang 10 tahun, bila dah berputik kasih sayang dalam dirinya, tiba-tiba Allah menurunkan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim sebagai seorang manusia tidak terkecuali dari rasa kasih, sedih dan pilu dengan apa yang dihadapinya. Tapi ini merupakan perintah Allah. Tapi bila kita kata perintah Allah, Allahu Akbar kan, kita dengar daripada takbir kita tadi, bila kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar, benda lain semua jadi kecil bagi Nabi Ibrahim AS. Bagi orang-orang yang bulat dan tekad hatinya dalam melaksanakan perintah Allah. Tapi
bukan setakat situ je ujian Nabi Ibrahim. Dalam perjalanan dia nak menyembelih Nabi Ismail pun masih dihasut oleh iblis laknatullah. 3 kali dihasut supaya merubah fikiran dia, supaya berfikir balik tentang perintah Allah ni. Tetapi Nabi Ibrahim 3 kali Nabi Ibrahim melontar batu yang mana menjadi simbolik pada dalam ibadah haji kita melontar 3 jamrahan. So apabila seseorang hendak berkorban, maka pasti syaitan akan menyelinap masuk dan membisikkan kata-kata pujuk rayu. Dalam erti kata secara umumnya, bila kita nak buat baik, mesti ada halangan dia. Tak kisah daripada golongan manusia maupun daripada syaitan sendiri. Dan apabila sampai ke tempat penyembelihan Nabi Ibrahim dan nak sembelih Nabi Ismail AS, dalam riwayat ada kata pisau tu dah sentuh dah leher Nabi Ismail. Boleh kata kalau analoginya kan, kalau kita nak makan tu dah nak gigit makanan tu. Tapi pada masa yang sama Allah dah gantikan Nabi Ismail dengan haiwan peliharaan, haiwan sembelihan yang dinamakan kibash. Ini menunjukkan seorang yang betul-betul tekad, betul-betul yakin dengan perintah Allah akan dikurniakan satu hikmah dan nikmat yang cukup besar. Keyakinan ini hanya dapat dirasai oleh orang yang bulat keimanannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban ni jadi satu latihan untuk kita bersedia untuk melakukan apa saja demi perintah Allah. Sebab kita hidup di dunia ni telah dikurniakan banyak sangat nikmat. Boleh ambil contoh kita kat Vanderbilt sendiri. Kita dah banyak sangat nikmat dari segi makanan, pakaian, kesenangan, keselesaan. Tetapi apa yang kita boleh tanya diri kita sendiri, apa yang kita sedia untuk berkorban kepada Allah. Dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Bersegeralah kamu kepada keampunan Allah dan syurganya yang seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu mereka yang membelanjakan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan surah At-Taubah surah Al-Baqarah ayat 216, mafhumnya diwajibkan ke atas kamu qital, yakni peperangan, meski kamu membencinya. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Bagaimana lagi kita hendak melaksanakan perintah Allah di atas jika di dalam diri belum terlatih sifat bersedia untuk berkorban harta walaupun dalam kesempitan. Boleh kita bayangkan dalam akaun kita kan, tinggal dalam $10 tembak saja kan. Tetapi pada masa yang sama ada orang minta, ada orang hobo, orang tak ada rumahan, minta sedekah $10. Adakah kita akan bagi? Itu salah satu ujian daripada Allah. Salah satu konsep korban lah. Boleh tak kita still lagi ada sifat memberi tu walaupun kita sendiri tak cukup dari segi harta untuk memberi? Bolehkah kita laksanakan perintah Allah kalau kita belum terlatih dengan sifat berkorban, rasa rehat dan keselesaan untuk beramal? Ketika kita hidup dalam keselesaan, ramai yang kata itu satu nikmat, satu kesenangan, satu perkara yang menggembirakan. Tapi sedarlah kita bahawa kesenangan dan keselesaan yang kita ada ni sebenarnya satu ujian. Satu ujian daripada Allah nak tengok kita ni boleh berkorban tak dalam kita rasa selesa, dalam rasa rehat kita tu. Dan berperang dalam keadaan hati membencinya. Berperang ni dalam konteks kita berperang melawan hawa nafsu. Ketika hati kita dah terbiasa
melakukan perkara yang mungkin orang kata melarakan kan, membazirkan masa, tapi adakah kita ada kerelaan, ada kesungguhan untuk melawan hawa nafsu kita sendiri? Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, hari ini tuntutan untuk umat Islam berkorban sangatlah besar. Dalam dunia tanpa sempadan, berkorban adalah sumber kekuatan umat ini dalam menghadapi berbagai mihnah dan ujian Allah. Umat Islam di seluruh dunia diperangi oleh kuasa-kuasa besar. Saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza dikepung hampir 60 tahun lamanya. Tidak ada bekalan makanan yang dibenarkan masuk, begitu juga ubat-ubatan, air bersih dan bahan api. Mereka malah diserang walaupun rumah mereka dahlah dirobohkan. Tak ada bahan untuk membina balik rumah mereka. Mereka terpaksa hidup dalam khemah kesejukan. Tapi masih lagi diserang dengan biadab oleh Zionis Israel. Umat Islam di Syria pula, saudara-saudara kita di Syria, lebih 140,000 syahid. Jumlah kematian di kalangan kanak-kanak mencecah puluhan ribu. Boleh tak kita bayangkan di Malaysia sendiri, puluhan ribu kanak-kanak dibunuh begitu saja, tanpa rasa kasihan, tanpa rasa peri kemanusiaan. Bahkan mereka diserang dengan senjata kimia dan terpaksa mati dalam keadaan menyeksakan. Rakyat Mesir, saudara-saudara kita di Mesir dizalimi oleh penguasa yang memperlihatkan ciri-ciri kezaliman Fir'aun yang membunuh rakyat sewenang-wenangnya termasuk wanita dan kanak-kanak. Padahal mereka hanya mempertahankan hak rakyat dan presiden yang dilantik menerusi pilihan raya yang sah. Begitu juga umat Islam di Rohingya dibunuh kejam oleh tentera rejim Myanmar. Mereka tak ada hak kerakyatan. Kampung-kampung mereka dibakar dan mereka diusir dengan penuh penghinaan. Umat Islam di Iraq pula menjadi mangsa pembunuhan golongan Ghulat dan Syiah Rasidah yang membunuh atas dasar kebencian ke atas umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tambahan pula dengan umat Islam yang miskin di Kemboja, Vietnam, Sri Lanka dan juga yang dilanda bencana alam seperti di Pakistan yang dilanda gempa bumi baru-baru ini. Seperti yang kita lihat kan, keadaan umat Islam ni sangat tenat. Sangatlah tenat, sangat banyak ujian. Jadi tak wajarlah kita hanya berselang lenang, kita hanya boleh tidur dengan selesa tanpa memikirkan kemaslahatan umat Islam di seluruh dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saff, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu ku beritahu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, iaitu kamu beriman dengan Allah dan hari akhirat, dan kamu berjihad pada jalannya dengan harta-harta kamu dan jiwa raga kamu. Itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Dalam ayat ini, kita boleh tengok Allah mendahulukan infak atau korban harta sebelum menyebut tentang korban jiwa raga. Ini membuktikan bahawa ia adalah satu isyarat yang jelas bahawa infak atau korban harta adalah prasyarat atau bahasa senang kita prerequisite untuk menyediakan diri memburu syahid pada jalan Allah, yakni kemuncak ibadah korban yang dianugerahkan Allah pada hamba-hambanya yang terpilih. Secara konklusinya, sama-samalah kita bermuhasabah. Kita tanya pada diri kita sendiri, apa yang telah kita infakkan atau korbankan atau belanjakan untuk kemaslahatan umat Islam. Keadaan umat Islam di seluruh dunia terlalu tenat, terlalu meruncing untuk kita lena dalam keselesaan dan lalai dalam kesenangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Pada hari dan saat yang mulia seumpama ini, marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersalawat, memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.